Assalamualaikum, saya Husna dari Jalan Melaka Kuala Lumpur. Saya mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia. Semoga Malaysia terus aman dan maju setanding dengan negara-negara yang lain. Saya Cik Lofa dari CIMB Bank. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia dan harapan saya moga Malaysia makin makmur, berjaya dan bersatu padu. Saya Aisyah dan suami saya Muhammad Daniel. Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia. Semoga rakyat Malaysia berjaya dan Malaysia sentiasa aman dan harmoni. Nama saya Marshall Hendrik. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia dan harapan saya untuk negara kita yang tercinta. Semoga negara kita Malaysia kekal aman, damai dan sejahtera. Assalamualaikum, nama saya Nakib. Saya nak ucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh warga Malaysia lah. Jadi harapan saya nak semua rakyat Malaysia bersatu padu, tak kira bangsa dan agama lah. Sebab kita satu keluarga yang harmoni lah. Nama saya Nicole. Semoga Hari Malaysia semua happy-happy ya. Semoga ekonomi sukses. Selamat Hari Malaysia. Selamat Hari Malaysia. Semoga Malaysia maju jaya. Hello, Assalamualaikum. Hai, saya Atira. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia dan saya doakan semoga Malaysia terus maju jaya pada masa akan datang. Saya anak Malaysia, saya anak Malaysia, 1957 bulan 8 aku dilahirkan. Aduh. Irfan, tiap-tiap minggu kau menyanyi. Aku rasa sudah masanya Irfan kena masuk audition bintang RTM. Boleh ke Fiz? Boleh ke, betul ke? Tapi kalau boleh tak payah menyanyi lah. Oh, tak payah. Kita mengacara je lah. Okeylah kalau macam gembira kan? Kenapa gembira sangat ni? Gembira sebab hari ni kan hari Sabtu. Dan hari Sabtu pun, hari ini 6 September merupakan Hari Malaysia 2023. Segulai sejalai. Tema dia. Dia macam maksud segulai sejalai ini dari bahasa Iban. Bermaksud berjalan seiringan. Ataupun dengan lagu dia, seiring dan sejalan. Sambung? Seindah bunga di taman. Kenapa bunga? Kenapa bunga? Oh, sebab apa bunga, Hafiz? Hari ni tetamu kita semua bunga. Semua cantik. Patut bulu mata makin melentik. Okey. Dia pandai pula. Tapi sebelum kita perkenalkan bunga, kita nak kongsikan sikit sempena dengan Hari Malaysia yang kita sambut hari ini. Kita sudah tahu yang di Pertuan Agong dan juga Raja Pemaisuri Agong mengadakan jelajah Borneo. Ya, betul. Wow, luar biasa Bermula daripada negeri di bawah Bayu, iaitu Sabah, lepas bergerak ke Brunei. Ini reaksi apabila masyarakat di sana berjumpa dan bersalaman dengan yang di Pertuan Agong dan juga baginda Pemaisuri. Betul. Kalau kita tengok video ni, ini raja sehari tau. Ini betul-betul raja sehari semua. Betul lah kan? Raja tu pun. Daripada pagi sampai malam, meriah kawasan tersebut. Betul. Daripada Sabah ke Brunei, kemudian ke Sarawak, berakhir di Kuching baru-baru ini. Lebih 2,000 lebih kilometer. Jauh. Jauh. Alamak, seronok lah. Saya tengok perpaduan dekat negeri Borneo ataupun negara Borneo ini sebenarnya sangat-sangat luar biasa. Betul. Dan bagi saya juga ini pendekatan yang sangat-sangat baiklah. Di mana pemimpin negara kita berjumpa dengan rakyat, bersatu padu, dan di situ kita melihat perpaduan negara kita sangat-sangat Betul. Kalau kita tengok dia macam tak ada protokol. Tuanku dan juga Raja Pemaisuri Agong ni macam tak ada protokol istana itu, tapi mereka ini masih lagi menghormati dan juga kagum dengan kehadiran ataupun keberangkatan tiba ataupun perkenan tuanku untuk turun berjumpa dengan rakyat jelata di Borneo. Dan kalau kita lihat tentang senyuman di wajah masyarakat di Borneo itu memang tak hilang, tak lekang lah. Sentiasa senyum sebab dapat berjumpa. Bukan senang kan kalau kita sendiri pun nak berjumpa, ada protokol tersendiri, tetapi mereka di sana bertuas sangat-sangat dapat berjumpa, bersalaman dan juga beramah mesra. Betul. Putera dan juga puteri baginda juga turut bersama dengan rombongan untuk jelajah tersebut. Itu yang kita kongsikan. Dan habis pun alhamdulillah selesai dengan jayanya. Namun hari ini Syai katanya, Syai ni juga hebat sebab dia mengetahui tempat dia pergi. Katanya dia pergi Muzium Negara katanya untuk Malaysia Tanah Airku sempena dengan Hari Malaysia ini. Syai dah membawa kita ni pergi ke Muzium Negara nak tunjukkan sesuatu yang menarik untuk kita. Jadi kita saksikan sikit Syai dalam Cuit Sikit Jangan Sentap. Jom, silakan Syai. Takkan pernah ku jauh, sentiasa ku
Sempena Hari Malaysia 16 September 2023, Muzium Negara mengadakan satu pameran Malaysia Tanah Airku, Jejak Tanah Leluhur. Pelbagai isi kandungannya sangat menarik, daripada pembentukan Malaysia, daripada pembentukan jalur gemilang itu sendiri dan juga kejayaan Malaysia di peringkat antarabangsa. Jadi jom ikut saya, kita tengok apa yang ada di dalam. Di dalam pameran ini kita memaparkan tema-tema berkait dengan pembangunan negara bangsa, yang mana ada sejarah bagaimana terciptanya bendera Malaysia, sejarah terciptanya anthem nasional ataupun lagu kebangsaan, bagaimana berlakunya rundingan kemerdekaan, dan juga kita tonjolkan artifak-artifak yang berhubung kait dengan peristiwa tersebutlah. Di samping itu juga kita menunjukkan tradisi-tradisi intelektual dan juga apa yang kepercayaan tradisi masyarakat yang berkait dengan kehidupan masyarakat di Malaysia, bukan sahaja orang Melayu tetapi termasuk Sabah dan Sarawak, China, India dan sebagainya. So kita memperlihatkan juga dari konteks natural history ataupun alam semula jadi di Malaysia, yang mana kita tengok Malaysia kaya dengan flora dan fauna, kaya dengan World Heritage Site yang berkait dengan alam semula jadi. Kita ada gunung yang cantik, kita ada kawasan geopark yang menarik, kita ada heritage binatang, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Kita tonjolkan melalui koleksi taxidermis kita yang terdiri pada seperti harimau, buaya, burung enggang, juga haiwan-haiwan lain yang memberi keunikan tersendiri kepada imej yang kita sebut sebagai negara Malaysia. Barking. Oh, nama dia Barking dia. Harapan saya pameran ini dapat memberi satu mesej kepada masyarakat betapa kita perlu menghargai nilai keamanan, nilai keharmonian, nilai perbezaan-perbezaan tradisi budaya dalam masyarakat. Kerana pemahaman ataupun kita saling bertoleransi dari segi kepercayaan, dari segi tradisi ini penting untuk membentuk satu kehidupan yang lebih harmoni, kehidupan yang lebih damai, supaya negara kita boleh grow lagi contoh kepada negara-negara di luar sana. Betapa hebatnya kita menjadi anak Malaysia. Betapa bangga, beruntungnya kita menjadi rakyat Malaysia. Semoga dengan perkongsian ini tadi dapat kita sama-sama menerapkan nilai cintakan kepada negara. Salam Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Setengah pengguna media sosial ini telah menyebarkan berita yang bukan saja tidak benar, malah berita palsu ataupun naratif berkaitan dengan hal-hal agama dan kaum yang dikenali sebagai 3R, sehingga boleh terjejas usaha untuk mewujudkan sepaduan sosial dan kepaduan yang telah cuba dibina dan dibentuk untuk lebih 60 tahun oleh kerajaan dan pemimpin sebelum ini. Kita harus melentur buluh dari rebung lagi. Maksudnya ibu bapa, guru-guru, malah rakan-rakan di sekolah dapat main peranan. Sebab itu saya percaya bahawa pendidikan merupakan alat dan wadah yang paling penting dan efektif untuk memupuk perasaan perpaduan dan toleransi di kalangan rakyat. Kehidupan kita harus kita raikan bersama, kerana hanya dengan itu saja saya percaya kita dapat terus maju dari segi perpaduan, kesepaduan sosial, dari segi integrasi nasional, dan akhirnya kita dapat berdiri sama tinggi sebagai sebuah negara madani.
Baik, bertemu kembali Cuit Sikit Jangan Sentap Segulai Sejalai. Tajuk kita hari ini bersempena dengan Hari Malaysia untuk tahun 2023 yang akan disambut pada malam ini di Stadium Perpaduan di Kuching, Sarawak. Jadi, hari ini seperti Ifan janji seindah bunga di taman. Betul. Kita ready nak perkenalkan bunga kita? Boleh. Kita ada dua wakil daripada Borneo, seorang daripada Utara juga. Ni wakil mana? Saya minggu lepas Hyun Bin kan. Tahun ni saya nak jadi Borneo. Saya adalah Harry Golding. Oh, boy. Nampak baju ni? Setuju tak kalau dia macam Harry Golding? Hari ni setuju. Terpaksa Bagi chance. Asyik. Okey, kita perkenalkan terus tetamu kita hari ini. Di sebelah kanan Hafiz kita bersama dengan wanita Angang Miss World Malaysia 2022. Hai, cuba lambai sikit. Oh, boleh. Angang bukan ayang Ayang lepas. Di sebelahnya pula kita bersama dengan Anis Adiba Azizuddin, pencipta kandungan sejarah dan juga mahasiswi sekarang ni Ya, betul. Ceria. Sangat. Saya sangat seronok hari ni. Katanya daripada Penang Ya, straight dari Penang sampai ke sini. Untuk cuit sikit jangan sentap. Jangan sentap. Paling banyak kena cuit lagi. Dan di sebelah Anis pula kita bersama dengan Clara Priscilia Ana Moses, Ratu Pesta Menuai 2022 dan juga Duta Festival Borneo Antarabangsa Sarawak 2023. Ya, kita berikan kepada mereka yang bertiga sangat hebat ini. Tapi kan Ifan, seperti dengan Hari Malaysia ni, kita nak mulakan dengan Anis ni, orang yang selalu sediakan kandungan-kandungan sejarah. Mungkinlah Anis saya bagi ruang sikit untuk kita buka perbincangan kita ini. Macam mana ataupun apa sejarah di sebalik 16 September ini? Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya saya bukanlah pakar sejarah, jadi saya cuma akan kongsikan setakat pengetahuan saya sahaja. Bagi 16 September 1963 ni, ia merupakan tarikh keramat bagi Malaysia yang digabungkan oleh Tanah Persekutuan Tanah Melayu, Singapura dan juga Sabah dan Sarawak. Tapi tarikh ni jangan dikelirukan dengan tarikh 31 Ogos 1957. Sebab itu adalah tarikh kemerdekaan bagi hanya Persekutuan Tanah Melayu. Bagi tarikh Hari Malaysia ini adalah penggabungan Sabah, Sarawak dan juga Tanah Melayu. Bagi tarikh ini adalah berlakunya begitu banyak sekali perundingan dan juga perbahasan mengenai penggabungan wilayah-wilayah inilah. Sebab sudah tentunya banyak macam persoalan apakah hak-hak bagi rakyat Sabah dan Sarawak adakah terjaga atau tidak. Jadi di situlah terbentuknya jawatan kuasa antara kaum. Pihak-pihak British juga meneruskan proses dekolonisasi di mana mereka pun meletakkan effort seperti Suruhanjaya Cobalt untuk meminta pendapat dari rakyat Sabah dan Sarawak mengenai penggabungan mereka terhadap negara Malaysia ini. Ya, ini kategori sejarah. Bukan ini bukan biasa. Dia punya cara jawab tu, dia pasal tengah jawab dekat pentas akhir Miss World. Cerita sejarah negara 10 markah. Okey, itu dia perkenalan kepada topik kita hari tentang Hari Malaysia 2023, Segulai dan Sejalai. Dan kita terus nak pergi ke Berang Sarawak dulu lah sebab kita nak sambut Hari Malaysia ni di Sarawak, Segulai Sejalai. Jadi kalau kita nak ikut kepada takrifan Segulai Sejalai itu, apa yang boleh Clara kongsikan? Hai semua, nama saya Clara dan saya berasal dari Kapit, Sarawak. Jadi bagi saya, Hari Malaysia ni adalah di mana kita sebagai rakyat Malaysia menyambut konsep kepelbagaian kaum yang ada di Malaysia. So bagi saya dekat Sarawak, Hari Malaysia adalah satu benda yang lebih kita boleh rasa. Dekat Sarawak tu dia more kita boleh rasa compare to Hari Kemerdekaan which is pada 31 Ogos. Dekat Sarawak sebab kita pelbagai, kita masyarakat yang majmuk banyak dengan pelbagai bangsa dan agama. So bagi kita orang Hari Malaysia adalah something yang kita lebih excited nak kita celebrate macam tu. Okey, itu kata orang Sarawak. Wanita. Bagi Wina boleh Wina. Okey, sebelum tanya soalan dulu, baju yang Wina pakai ni melambangkan apa? Ini ada konsep-konsep tradisi orang Murut dekat Sabah. Yang telah dimodernkan. Itu salah silah keluarga Wina juga? Ya, betul. Ibu saya berasal daripada Nabawan dekat Sabah dan dia seorang Murut. Okey, sebagai Miss World Malaysia ni 2022 dia akan bertanding di peringkat antarabangsa pada hujung tahun ini di India, betul? Betul. Okey. Ramai saya baca pasal dia Ifan dia beauty with brain. Okey, ini Segulai Sejalai juga ni. Berjalan seiring cantik pun pergi, pandai pun pergi. Okey. Cantik ceritakan kepada kita macam mana Wina boleh menjenamakan ataupun represent beauty with brain itu dalam konsep Wina sendiri. Pada pendapat saya lah.
apabila saya dimahkotakan sebagai Miss World Malaysia, I was chosen for a reason. Jadi saya selalu ingat setiap hari untuk jadi diri sendiri saja. Sebab I want to represent a certain type of community yang boleh relate balik kepada diri saya. So if the judges at the time nampak saya sebagai seorang yang ada beauty with brain, so saya teruskan saja sebagai diri sendiri. Itu rahsia dia. Itulah. Tapi taklah kata yang lain lawak juga. Semua beauty with brain ni. Beauty itu subjektif. Beauty with brain itu subjektif. Yeah. Okey. Wow. Kita macam terkena sikit. Sebab beauty is in the eye of the beholder. Kan? Nampak kita sambung. Kita sambung macam ni. Kita nak tanya kepada beauty with brain yang kedua, iaitu Anis sendiri. Bila Anis mula membuat konten dan juga kandungan berkaitan dengan sejarah? Dan saya difahamkan bermula seawal umur 13 tahun, betul? Betul. Sebab mula buat konten tu umur 13 tahun, tapi minat kepada sejarah tu dari kecil lagi. Sebab dari kecil saya akan dengar cerita-cerita sejarah daripada nenek saya. Memanglah bagi mereka tu sebenarnya pengalaman hidup. Jadi saya minat apabila mereka menceritakan masa Jepun datang, waktu darurat, dan juga kisah nenek moyang macam mana mereka perlu melarikan diri sewaktu mendengar tapak kaki Jepun datang ke kawasan kampung macam tu. Jadi terdetiklah minat, itulah permulaan saya terhadap subjek sejarah. Jadi masa saya umur 13 tahun, konten saya belum lagi lah memfokuskan terhadap subjek sejarah. Tetapi sejak mengambil subjek sejarah di semasa STPM, saya sedar bahawa subjek sejarah semasa STPM sangatlah berbeza dan lebih terperinci daripada apa yang saya belajar semasa SPM. Jadi saya memilih untuk buat konten semasa PKP. Sebab masa tu tak ada orang, macam semua orang dekat rumah kan, WhatsApp. TikTok pula video yang berdurasi pendek dan orang pun ramai ada daya perhatian yang sangat singkat. Kita buat Dalgona Coffee je waktu tu. Jadi Dalgona Coffee pun buat juga. Betul. Wina, hang orang Penang ke tak ni? Anis. Anis. Wina. Salah nama. Penang ke Sabah? Penang, orang Ottawa. Ini macam belah Borneo juga ni. Bukan. Okey, boleh sambung. Jangan kacau lagi. Biar Anis cakap dulu. Silakan. Okay, basically lepas saya buat konten tu, saya sedar sebenarnya ramai orang boleh faham apa yang saya cuba ceritakan. Sebab dia orang cakap gaya penceritaan saya menarik. Betul. Jadi cara saya buat konten pun akan ada climax dia, saya akan letak animasi, saya letak macam gambar-gambar kelakar ke apa. Jadi penonton boleh relate dengan apa yang dia orang hadapi pada zaman ni. Jadi dia orang tak rasa asing sangatlah dengan cerita sejarah tu kan. Jadi mungkin sebab itulah orang lebih minat kepada konten sejarah. Penonton tu siapa yang paling ramai sekali? Banyak jugalah, generasi milenial pun ada, generasi Z pun ada. Tapi generasi milenial tu ada yang macam banyak juga yang mempersoalkan fakta-fakta saya, ada juga bagi nasihat, banyak juga yang bagi cadangan tahu dekat comment section tu macam awak boleh baca buku dari tokoh ABC sebab tokoh ni menceritakan banyak tentang topik-topik yang mungkin lebih radikal atau lebih konservatif. Jadi saya pun tak kisahlah, asalkan saya jumpa buku tu dekat perpustakaan universiti, saya ambil, saya baca je. Anis terbuka lah terhadap kritikan. Saya terbuka je. Okey, saya nak tanya Clara. Tiap tahun kita sambut Hari Malaysia kan. Untuk Clara sendiri, bagaimana Clara memaknai ataupun nak maknakan Hari Malaysia ni? Macam mana Clara sambut tiap tahun dengan keluarga atau macam mana? Dengan keluarga tu jaranglah. Tapi dulu saya duduk dekat sekolah berasrama. Jadi dekat situ kita orang banyak latar belakang lah. Kita orang punya ada yang keturunan Melanau, Bidayuh, Iban. So masa Hari Malaysia, kita orang akan makan sama-sama. Kita celebrate macam tu lah. Kita sebagai student. Macam hari raya lah. Macam hari raya. Tapi student punya bajet lah macam tu. Yang penting kita ada sambutan. Yang penting kita ada sambutan. Makan tu pun dah bermakna dengan kawan-kawan kan. Okey, itu sambutan untuk kalau Wina sendiri kan. Mungkin ada cara lain untuk memaknai hari sambutan Hari Malaysia itu macam Kalau untuk saya personally, saya ada masa sambutan Hari Malaysia yang pertama diadakan di Sabah masa itu. Saya nampak perbezaan dia sambutan Hari Malaysia pada masa itu dan juga sekarang. So I am very happy untuk nampak Hari Malaysia ini disambut secara besar-besaran di seluruh Malaysia, especially since public holiday, cuti umum, kegemaran kita. Kegemaran kita semua. And that to me, untuk declare it as a public holiday, lebih ramai lagi orang boleh sambut Hari Malaysia ini dengan cara yang bermakna untuk setiap individu.
Okey. Kalau kita saya balik kepada Anis. Kalau kita tengok tadi Anis sediakan kandungan tu. Kandungan yang paling sekarang ada trend kan, most viral video. Paling ramai yang dapat engagement konten yang macam mana? Sebab konten saya taklah berfokus kepada sejarah je, sebab nanti macam orang bosan kan. Jadi saya ada juga buat entertainment apa semua. Tetapi kalau konten yang berdasarkan sejarah, antara yang paling banyak viewers adalah baru-baru ni kan bulan kemerdekaan. Jadi saya cuba untuk buat satu hari satu sejarah. Jadi saya akan plan siap-siap konten dan saya akan cuba film banyak-banyak dan edit dan post setiap hari. Tapi tak sampailah 30 hari. Tapi banyak jugalah engagement dan saya dapat banyak jugalah followers within that month. Jadi, kalau ikutkan dari segi sumber-sumber selain daripada buku di perpustakaan, apa lagi sumber-sumber yang Anis dapatkan? Sebenarnya internet kan, kalau kita search banyak sangat sumber yang kita boleh dapat tau. Jurnal apalah semua. Lebih-lebih lagi saya pelajar Universiti Malaya. Jadi saya dapat akses terhadap banyak jurnal online. Jadi menggunakan akaun student tu saya boleh baca je lah jurnal-jurnal yang ada. Okey, baik. Itu jawapan. Kita nak tanya Clara, tapi Clara relax dulu. Kita ada satu soalan lagi. Apa-apa pun kening kita sama. Sama ke baik? Dia nak kening sama tu. Yang penting hati semua tetamu kita beauty with brain. Betul. Clara, kita rehat dulu seketika. Kita akan kembali selepas ini. Kita akan tanya satu soalan kepada Clara, tapi jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Cuit sikit, jangan sentap. Peradaban kita bangunkan, bina kota, bina insan, dari budi jadi budaya, bina asas kemampanan, kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak pertiwi, bangunkan Malaysia madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Ayo seluruh anak pertiwi, semarakkan Malaysia madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Weh, kau semalam tak pergi pasar malam ke? Aku dah lama tak pergi pasar malam. Kau ni apa hal tak pergi pasar malam? Bukan level aku dah lah. Bagilah orang yang... Agak benar. Yelah gaji RM20,000 sebulan. Apa masalah gaji RM20,000 ke RM30,000 nak pergi pasar malam? Tak ada apa masalah. Oh, wow, susah dia. Kau tak kenal dia? Yang tu staf baru kita. Staf baru? Tak. Dia tak datang jumpa aku pun. Kena datang menghadap aku sepatutnya. Siapa tu? Apa hal pula dia nak pergi jumpa kau? Kau ni dia staf baru tapi departmen lain. Pasal apa nak pergi menghadap kau? Assalamualaikum. Nak tanya. Ni kat mana bilik bos? Bos apa? Sini ada banyak bos ni. Mana? Ai. Bos Hani. Bos Lukman. Bos yang mana satu? Tu tengok surat tu. Nama apa? Tengok. Awak kerti baca ke tak ni? Apa yang kau baca tu? Kau tengok projek. Kau minta kita 2 juta. Apa boleh buat? Kau ada ke 2 juta, Ayub? Aku nak bagi 10 juta. Kau ni... Benda kecil-kecilnya tak main lah. Kau ni belagak sangat. Ambil yang kecil dulu, 2 juta pun okey lah. Kau apa hal duk usah-usah makcik tu? Apa hal? Makcik kena secara kau ke? Aku rasa tak senang tengok dekat sini. Kau ni. Ginjut. Dia nak kerja. Ya, ada kerja. Aduh, kau ni. Tak senyum. Tuan, izin saya nak sapu sini, Tuan. Boleh, makcik. Silakan, Tempat makcik. lain saya dah sapu, Ya, sini boleh, belum silakan, sapu. makcik. Kalau boleh sapu sekali dengan ni orang ni. Ini dia sangka buruk je. Kau sapu sekali dengan dia. Kau daripada minggu lepas lagi naik tangga. Naik lift kan ada banyak. Lift memanglah banyak tapi lambat. Kau nak tunggu. Naik ke tangga ni apa masalah pun. Aduh. Macam ni pun
boleh jatuh. Terang kau nak membongak je tak habis-habis. Kan? Jalan kat tangga macam ni pun boleh jatuh. Sikit sakit tu, aduh, ni apa Allah nak bagi ujian sikit je. Mungkin dia nak naikkan darjat kau ke, dia nak bagi kau apa, nak apakan dosa kecil kau yang kau duk membongak itu. So aku nak pergi terjaya ni. Ada mesyuarat. Kalau apa-apa nanti kau uji aku Banyak bunyi sikit je tu. Sikit je apa lah. Boleh jalan lagi nak kantin, jalan seseluruh gitu boleh. Aku nak pergi terjaya kejap. Nak pergi jumpa Clara je Nak pergi jumpa Clara je Tuan, mau sapu? Aduh. Sakit kaki. Apalah pula. Tuan, kesian Tuan. Lapar. Mau saya belikan makanan? Tak. Saya boleh order delivery je ni. Sampai dah? Apa? Tak boleh bawa naik. Aduh, saya sakit kaki ni. Tak apalah. Tuan, saya boleh bantu ambilkan, Tuan? Saya boleh ambilkan? Tuan tunggu ya, saya ambilkan. Tuan mungkin tak perlukan bantuan makcik sebelum ni. Tapi keadaan Tuan tu membolehkan makcik bantu Tuan. WNEO. Ya. Apa tu? We need each other. PQ. Itu dia kisah yang sangat lucu sebenarnya. Yang paling penting, we need each other. Itu. Clara jumpa tak? Jumpa tak bos Rizal kita tu? Tak, dia pergi Sarawak. Saya dekat sini. Jumpa. Nasiblah bos tak jumpa Clara, dia ada kat sini, bos kat sana pula. Tapi Kak Ifan, aku rasa Syai ni payment sangkut ni. Banyak bos dia kenakan ni. Itulah tu. Dengan kaki tersadung. Aduh, macam. Baik, kita nak terus perbincangan kita pada pagi ini bersama Clara sendiri. Tak jumpa tadi memang tak jumpa Tak jumpa. Okey, soalan saya pada Clara. Kalau kita nak bercakap mengenai seiring sejalan, bercakap mengenai pendidikan. Selain daripada kita belajar di universiti contohnya kan, apa lagi yang kita perlu lakukan supaya kita ni menjadi manusia lebih holistik? Seiring sejalan tu bagaimana? Seiring sejalan, segulai sejalan. Bagi saya akan letak dalam dua perspektif lah, which is apa yang dekat pelajaran, and then the second one is apa yang memang berlaku dalam hidup saya lah. So dalam pelajaran tu, segulai sejalan itu kita memanglah tak boleh kedekut ilmu lah, kita kena share dengan kawan-kawan kita berjaya sama-sama, konsepnya macam tu. Jadi another perspektif adalah segulai sejalan yang saya boleh kaitkan dalam hidup saya adalah dalam beauty pageant ni. Saya ada adik bongsu saya. So dari start saya join beauty pageant, dialah yang ikut saya. Itu gambar bukan. Gambar yang sebelumnya. Adik-adik saya dia akan ikut saya sampai akhir beauty pageant ni. Tu. Sekarang ni. So dekat situ saya dengan adik saya dari kosong, dari zero sampailah kita achieve our target lah. Contohlah target saya Ratu Pesta Menuai. Dia akan guide saya, dia pun ikut saya bertanding dalam tu. Dia dapat tempat ketiga, saya dapat Johan. Lepas tu kita orang ada another pertandingan adalah which is Kumang Gawai YB Piala Dato' Ali Biju. Dia pula juara, saya pula dapat nombor 3. Tapi dia punya main pointnya adalah dalam preparation tu saya dengan dia segulai sejalan. Kita berseiringan. Saya sebagai kakak, bila dia down, saya akan bagi dia semangat. Bila saya pula down,
Dia pula yang akan kita dah buat sampai ni, takkan kita nak back off kan macam tu. Sebab tu kita kata tadi we need each other. We need each other, ya. Okey, kalau kita nak tanya juga, mungkin pernah tanya tak adik bongsu tu kenapa dia nak ikut jejak langkah kakak dia? Mungkin dia dapat inspirasi daripada Clara sendiri ke? Sejujurnya dia ada target. Dia kata dia nak menang ni Piala Kumang Gawai Datuk Ali Biju ni. Jadi tapi dia rasa alone. Dia kata saya tak boleh buat ni seorang. Saya nak you juga ada dengan saya. Saya macam manalah saya ni. Saya kan sport person. Saya atlet. Macam mana saya nak faham tak? Depan social media saya tak boleh. Tapi dia still guide saya. Kita orang pukul 4, pukul 5 pagi kita still buat preparation kita. Macam itulah. Okey, seronok ada dengan Ajar Final kan? Memang betul lah seiring dan sejalan itu datang dalam pelbagai bentuk. Nak tanya Wina pula. Dah menjadi apa orang kata Miss World Malaysia ni, tanggungjawab tu besar kan. Dan juga nak menuju kepada hujung tahun ni. Apa yang menjadikan Wina sendiri untuk jadi juara tu satu perkara. Nak jadi ratu, apa yang menyebabkan Wina boleh jadi juara sebenarnya? Apa rahsia dia? Rahsia dia I think the same thing, the same story as her, tapi I ikut jejak langkah my mum. Okey. Sebab ibu saya dulu pun Miss Malaysia juga. Jadi dari kecil lagi memang sudah terinspirasi oleh ibu lah bila nampak gambar-gambar dia dari dulu, kemenangan dia dari dulu. So ingin teruskan lah. So my mom has been guiding me throughout this whole journey sampai sekarang. Okey, dalam proses perjalanan menjadi Miss World tu, pasti ada waktu-waktu atau momen yang macam pernah tak rasa nak give up ke, kan? Tipulah. Kalau cakap sabar sudah. Boleh pindah sudah. Kalau momen yang saya rasa macam saya mau give up tu, di sanalah saya berharap kepada tim kumpulan saya yang di sekeliling saya untuk menaikkan semangat balik. And I know with the people around me, I can trust them to do that. Okey, selalunya kalau dah jadi Miss World ni, dia akan ada satu perancangan masa depan bila dah menang nanti apa yang Wina nak buat. Saya ada baca nak buat hipoterapi untuk anak-anak autistik sebagainya. Mungkin boleh cerita dekat kita kenapa nak merancang satu perkara yang saya rasa sangat luar biasa. Kalau untuk bagi cerita yang penuh, memang sejam lah saya di sini. Cerita dia panjang. Tidak cukuplah sejam di sini. Tapi saya mau teruskan perjuangan ini bukan sahaja untuk Miss World, tetapi selepas Miss World juga. Dan saya berharap saya dapat menggalas tanggungjawab itu dengan baguslah. Sebab setakat ini saya nampak banyak progres daripada projek saya sendiri. Dan saya mau melihat kanak-kanak yang saya guide sekarang ini untuk membesar dan menjadi orang-orang yang berguna untuk masyarakat. Jauh beza kan dengan apa yang Wina belajar? Data science? Ya, jauh beza. Tapi I think each woman, bukan woman sajalah, setiap manusia, you are able to do more than you think. And it doesn't have to be in the same area. So yes, you can be a lawyer and at the same time boleh ikut Ratu Cantik juga, boleh jadi pengacara. Ini lawyer. Yang ini lawyer. Bahkan lawyer buruk gitu. Kena dengan Miss World ni. Satu Malaysia tengok malu satu. Betul. Pandai bergurau. Sebab apa? Tak sentap. Saya biasa dicuit-cuit. Kalau kita nak cakap dengan Anis, sebab kalau kita tengok Clara dan juga Wina ni, dia memang berdasarkan minat. Kalau kita nak belajar sejarah, misalnya konteks sejarah, kita pergi mata pelajaran. Dekat sekolah, selalunya kita akan diajar melalui buku teks. Betul tak kan? Memang selalunya murid-murid akan rasa bosan, kan? Kadang-kadang cara pembawakan cikgu tu pun memberikan satu kesan sama ada positif atau tidak. Jadi sebagai content creator, apa antara elemen-elemen yang cuba Anis bawakan supaya anak-anak muda sekarang ni tak bosan belajar sejarah? Pada pendapat saya kan, subjek sejarah ni dia lebih kepada cerita, pengalaman hidup seseorang individu yang hidup pada zaman yang lalu. Jadi seperti mana-mana cerita mesti ada garis masa, ada permulaan, ada klimaks dan ada akhir. Jadi saya cuba memasukkan elemen-elemen berikut terhadap gaya penceritaan saya. Jadi sebab itulah saya cuba masukkan animasi dan perkara-perkara yang kelakar supaya orang lebih memahami dan boleh menggambarkan apa yang nenek moyang mereka lalui sebelum ini, kan? Sebab kalau nak baca sejarah semata-mata membaca buku, dia sebenarnya bukanlah satu taktik yang terbaik kot bagi pendapat saya lah. Sebab ada orang yang belajar semata-mata dengan membaca, ada yang boleh belajar kalau mendengar orang lain bercerita. Jadi saya rasa kalau kita cuba
cara pembelajaran yang berbeza, mungkinlah minat tu akan timbul. Jadi saya bersyukurlah kalau macam orang tengok konten saya dan dari situlah timbulnya perbahasan mengenai sejarah atau timbullah lagi persoalan tentang apa lagi yang lebih mendalam terhadap topik tersebut. Jadi itulah. Tapi kalau Anis lihat sini kalau komen-komen orang, terutamanya anak-anak muda ni, Anis ni melihat pemahaman sejarah mereka ini adakah tahap memuaskan ataupun ada yang perlu ditambah baik sebenarnya? Pada pendapat saya lah kan, bagi rakyat Malaysia saya rasa macam okey lah, not bad. Tapi itu berdasarkan komen-komen di akaun saya lah. Saya tak tahulah secara meluasnya macam mana lagi. Tapi tak boleh tipulah, ramai juga orang yang salah faham sejarah. Sebab sejarah ni topik yang sangat sensitif kan. Dan kalau disalah tafsir, memang boleh buat gaduh. Macam perselisihan faham antara kaum lah, apalah kan. Jadi saya rasa memang kalau nak bercakap pasal sejarah, kena menggunakan nada yang neutral dan bersedia untuk menerima pendapat orang lain yang mungkin berbeza, tetapi kita kena terima juga yang orang lain mungkin ada perspektif yang lain. Ada khilaf sikit lah. Biasa, itu biasa. Itu proses pembelajaran sepanjang zaman. Betul. Kalau Clara sendiri, setiap pageant ni ataupun Ratu Cantik ni akan ada matlamat macam saya kata kepada Wina. Anak kapit. Dekat sini saya bagi contoh anak kapit. Contoh sangat berjaya DJ Sonic sebagai contoh anak kapit. Clara juga sebagai seorang anak kapit. Apa yang Clara lihat nak bangunkan anak-anak muda kapit ni untuk berjaya macam Clara juga? Dalam pendapat saya kan, kita sebagai individu, kita ada bakat kita sendiri. Jadi dekat situ, bila kita pergi ke rural side, so diorang ni ada perasaan yang takut. Diorang takut nak menonjolkan diri diorang. So self-esteem rendah. So yang tu sebenarnya diorang perlu pertingkatkan lagi lah dengan meminta bantuan. Contohlah kita boleh secara personal, macam orang yang ikut Beauty Queen, diorang akan tag saya personal. Tapi macam mana nak persiapan untuk ni, which is a good start bagi saya. At least you ada preparation lah, you ada aim untuk something lah. Tapi diorang takut macam tu. Diorang takut nak pergi jauh. Diorang ingat setakat ni je lah pertandingan dia. Okay. Tapi sebenarnya you ada potential tu, you pergi untuk pergi lebih jauh, tapi you tak faham tak? Tak push. Tak asah lagi. Sebenarnya potensi tu ada, tapi dia malu untuk keluarkan. Mungkin dia takut. Wina, kalau kita nak bercakap mengenai potensi ni kan, sekarang ni kalau kita tengok potensi Wina sendiri memang dah di peringkat antarabangsa dah kan, sebab bulan 12 nanti akan ke India bagi Miss World, International Miss World kan. So kita berikan tepukan dulu untuk Wina. Okay. Dan ini merupakan satu inspirasi yang besar juga buat anak muda di luar sana, lagi-lagi wanita kan. Mungkin ramai yang melihat Wina sekarang ni terinspirasi. Tengok muka Wina pun macam, saya nak jumpa macam akak ni lah kan. Akak kan? Masih akak. Muda lagi. Baru 20-an. So saya nak tanya juga, mungkin boleh kongsikan kepada anak-anak muda di luar sana macam mana kita nak keluarkan bakat kita ni. Macam mana kita nak tak malu untuk ke depan? Okey. So pertama sekali, masa saya masih muda, masa saya masih kecil, saya seorang yang sangat pemalu. Sama. Tidak boleh bercakap. Sama juga. Mungkin jalan kita sama. Boleh saya sambung? So saya dulu seorang yang pemalu. Tetapi apabila saya berumur kira-kira macam 20 tahun begitu, di sanalah saya mula berfikir. Kalau saya teruskan dengan tabiat saya yang pemalu ini, saya tidak akan pergi jauh. And I will never live up to my fullest potential. Dan kita hanya hidup sekali. So di sanalah kita mesti mengingatkan diri that we are only this age and at this point in our life once. Jadi we need to better ourselves every day. So itulah yang saya boleh bagi advice kepada orang muda sana. Dan kalau mustahil lah kan? Kalau saya boleh tambahkan tadi Anis said something about sejarah. Sekarang ni kita berasa macam sejarah pengetahuan orang ramai sana sudah cukup. Tapi saya mau tambah sini sebab saya berasa sebagai satu alat untuk teach other people about Sabah and Sarawak. Dan pada pendapat saya, there needs to be more exposure on the Sabahan and Sarawakian side when it comes to history dan adat dan tradisi untuk masyarakat di Semenanjung.
Okey. Ya, saya rasa saya dan Clara menjadi duta lah. Ya, duta. Dua orang daripada ramai duta di luar sana yang tinggal di Semenanjung untuk spread the word about our people lah. Betul. Memang kita kena bergerak segula dan sejalan sekarang ni. Kita kena fahamkan juga konteks sejarah untuk orang Borneo kepada orang Semenanjung dan sama dah vice versa. Orang Borneo pun kena faham juga tentang sejarah untuk orang Semenanjung dan di situlah peranan Ani sendiri, Clara dan juga Wina untuk sama-sama kita fahami dan fahamkan kepada masyarakat di luar sana. Ya, kita tahu Borneo memang kaya dengan perpaduannya, elemen atau budaya yang sangat luar biasa. Okey, kita akan lanjutkan lagi perbincangan selepas ini. Kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini cuit sikit. Jangan sedap. Muhibah ialah satu perasaan hormat menghormati, rasa sayang, berbaik-baik, bekerjasama. Bagi saya, Malaysia ni lain. Identiti kita, corak kita lain. Sebab itu bagi saya, muhibah ni perlu terus dikekalkan. Kita kena terima benda asas dalam masyarakat madani. Iaitu hidup muhibah, bekerjasama, menghormati hak-hak orang lain. Wujudnya pelbagai kaum di Malaysia adalah satu perkara yang memang kita telah terima dan kita berterusan dengan kehidupan macam itu. Dan mereka mesti juga percaya dan faham bahawa bukan susah kita nak jalankan sebab kita dah hidup selama ini dalam 66 tahun kan, dalam keadaan kepelbagaian kita. Sebagai sebuah negara Malaysia, sayangilah negara kita, cintailah negara kita kerana inilah tempat yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT kepada kita semua. Nama saya Azan Sawan Syafiqah binti Edi. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada semua rakyat Malaysia dan saya berharap agar negara kita akan terus maju dan sejahtera. Saya Muhammad Farid Muhammad Yusof mengucapkan Selamat Hari Malaysia. Semoga rakyat Malaysia aman makmur dan maju jaya. Saya Zulkifli Rudin. Saya mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia. Semoga Malaysia bertambah makmur dan diberkati Allah. Selamat Hari Malaysia kami ucapkan kepada semua rakyat Malaysia dengan harapan Malaysia akan menjadi negara yang sentiasa aman dan makmur dan setanding dengan negara yang negara maju lain. Selamat Hari Malaysia. Hi, I'm Alex. I'd like to wish everyone Selamat Hari Malaysia. Wish everyone good health and success. Nama saya Wan Syafira Nabila. Saya ucapkan Selamat Hari Malaysia. Ucapan semoga kita rakyat Malaysia sama-sama membangun sesama kita. Nama saya Kunting Wei. Semoga Selamat Hari Malaysia. Semoga Malaysia sentiasa maju. Saya Citra. Saya ucapkan Selamat Hari Malaysia kepada semua. And then I wish untuk negara ni semoga maju jaya. Happy Malaysia. Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia. Semoga Malaysia selamat sejahtera dan aman sentosa. Selamat Hari Malaysia. Hi, Andy here. Selamat Hari Malaysia. Selamat Hari Malaysia 2023. Okey, itu dia pandangan orang ramai tentang harapan mereka kepada negara kita yang semakin lama semakin membangun. Hari ini sambutan yang cukup membanggakan kita. Alhamdulillah kita dah hidup dalam keadaan yang harmoni, bersatu padu dan hidup dalam penuh masyarakat yang berbilang kaum juga. Dan kita nak tanya kepada Anis sendiri sebagai seorang content creator, lagi-lagi dalam mata pelajaran ni, ada orang berpendapat kalau saya belajar sejarah ni hanyalah untuk SPM semata-mata. Lepas SPM saya akan lupakan sejarah negara. Kan memang ada situasi macam tu. Betul. Kalau kita buat social eksperimen misalnya kan, memang ada orang lupa. Memang dia tak tahu Perdana Menteri dia siapa yang buat jalur gemilang tu, nama jalur gemilang pun tak tahu juga. Itu sangat membahayakan kepada negara kita kalau dia tak tahu jati diri dia. Jadi apa yang boleh Anis sarankan kepada mereka di luar sana untuk sentiasa terus belajar tentang sejarah ni, sebab kita sebagai rakyat Malaysia kena tahu jati diri kita. Okey, basically pada pendapat saya lah kan, saya baru je mengikuti program pertukaran pelajar di Jepun. Dan apabila saya berbincang dengan pelajar-pelajar di sana, ada pelajar dari UK, dari Jepun, dari Korea,
saya terkejut sebab dia orang sendiri tak tahu yang negara mereka pernah menjajah tanah Melayu. Jadi bila saya bertanyakan lagi apakah faktor-faktor berlakunya perkara tersebut, antara sebabnya adalah subjek sejarah adalah subjek pilihan. Maknanya waktu sekolah menengah mereka ada pilihan untuk belajar atau tak belajar subjek sejarah tu. Jadi dari aspek tu sendiri kita boleh lihat dekat Malaysia ni subjek sejarah adalah subjek wajib lulus untuk rakyat Malaysia, tak kira lah suka sejarah ke tak suka, asalkan tahu sikitlah pengetahuan mengenai Malaysia dan macam mana nenek moyang kita dulu melalui semua anak duri dan ranjau untuk mendapatkan kemerdekaan. Kalau tak, sia-sia je lah perjuangan tokoh-tokoh semua untuk dapatkan perundingan untuk merdekakan negara kita kan. Setuju. Ini pun duta kecil juga. Sampai ke Jepun. Jepun kat mana tu? Tokyo. Tahniah kita ucapkan atas perkembangan Waktu itu. tu terkejut tak bila tahu yang mereka ni tak tahu sejarah? Sangat terkejut sebab dia orang tanya balik dekat saya, apa yang negara saya pernah buat dulu. Peluang ni. Betul. Sangat-sangat saya macam hentak je. Okey, kalau Clara sendiri, kalau kata untuk perancangan Clara seterusnya, selalu orang-orang ataupun mereka yang saya katakan tadi pigeon ni akan ada perancangan jangka panjang. Untuk Clara sendiri, untuk apa seterusnya? Dalam jangka pendek dulu. Jangka pendek dulu. Okey, jangka pendek tu untuk sekarang ni saya buat preparation sebab saya untuk tahun ni saya menang Miss Ambassador Sarawak International Borneo Festival to London. So pada bulan 10 ni saya akan berangkat ke London lah. Wow. Berikan sebutan untuk Clara. Tapi saya akan final dengan Sabah kalau mati. Kalau mati dengan Sabah. Ya, saya akan compete dengan Sabah. Alamak, susah ni. Itu untuk preparation yang thank you Nis. Itu preparation untuk yang sekarang ni lah. Untuk jangka panjang beauty pageant, saya ingin menggunakan saya punya title ni lah untuk pergi ikut orang, contohlah kutip derma. Macam hari tu saya pergi ikut join UNICEF untuk kutip derma banjir kilat dekat Pakistan. Saya nak saya bagi something to society. Berkebajikan lah. Sukarelawan sebagainya. Okey. Ini. Ini okey. Untuk nak menuju kepada Miss World International nanti, apa persediaan elemen apa nak bawa? Apakah perjuangan yang akan digunakan untuk memenangi title tu? Mana mahu. Dah macam soalan akhir. Kita nampak. Okeylah, untuk masa sekarang, specifically this period of time lah, I am actually getting ready dalam segi membawa budaya kita kepada India nanti di sana. So salah satu cara untuk saya membuat sedemikian adalah dengan membawa elemen-elemen tradisi dan adat kita dalam pakaian dan juga daripada perhiasan dan sebagainya. Dan juga saya akan perform untuk talent round nanti di Miss World. Ada unsur-unsur Borneo di sana. Perform apa? Nyanyian atau? Saya tidak boleh menyanyi, bang. Orang Sabah semua bukan mulut jangan pandang menyanyi. Rasanya saya bukan salah satu daripada komuniti itu, tapi saya akan menari. Okey, kalau kita tengok pengalaman pertandingan Miss World ni, selalu negara mana yang akan memberi cabaran sebenarnya kalau Malaysia nak bertanding ni? Venezuela. Kena fokus diri sendiri. Betul. Jangan kita bandingkan diri kita dengan orang lain, betul tak? Ya, betul. Sekarang mau jawapan jujur. Jujur. Tak ada persaingan diri sendiri saja. Tidak. Kalau di Miss World, actually kami juga ada persaingan untuk title setiap kontinen. Jadi untuk Asia sendiri yang saya boleh fokus adalah negara-negara jiran kita lah. So untuk title Asia itu of course kita ada Indonesia, ada Filipina, ya sebagainya. Okey, tapi jarang Malaysia kalah. Jarang. Kita power sebenarnya kan. Lagi-lagi bila Sabah. Bila Sabah pula dia punya wakil. Baju dah fikir baju. Dah. Hampir siap dah. Siap. Nampak nak tengok Itu je, cukuplah. Okey, Wina, mungkinlah ucapan ataupun Hari Malaysia kepada mereka yang menonton, keluarga, rakan-rakan dan juga Wina sebagai duta untuk negara kita ni. Okey. So, pertama sekali saya sangat berbangga dan bersyukur sebab saya dilahirkan dan dibesarkan di zaman di mana pada pendapat saya, rakyat Malaysia sudah bersatu padu. Dan di tingkat yang sangat memuaskan. Tetapi jangan lupa untuk selalu memperingati dan juga bersyukur tentang perjuangan kita untuk sampai ke tahap ini. Dan setiap hari try to incorporate semua unsur-unsur dan elemen ini di dalam kehidupan keseharian.
Baik. Bukan saja Hari Malaysia. Bukan saja Hari Malaysia. Okey. Kita perlu segulas setiap hari lah. Kalau kepada Anis, Ifat tanya Anis dulu sebab Anis sekarang ni sebagai seorang mahasiswi di Universiti Melaya. Jadi kalau kita faham di Universiti Melaya tu ada pelbagai kaum, pelbagai budaya, pelbagai agama juga yang berada di sana. Sekarang ni senario di kampus bagaimana kalau kita melihat dari segi kaum yang bersatu padu di sana? Setakat kalau macam kaum yang bersatu padu, saya rasa macam dah lebih baik lah sebab ramai orang boleh bersosial dengan antara satu sama lain. Lebih-lebih lagi sebab dekat UM ada banyak pelajar dari antarabangsa, dari China, dari Jepun, Korea. Jadi kalau diorang datang dan melihat pelbagai kaum bertoleransi bersama-sama kan, diorang sendiri impressed. Jadi dengan itu saya rasa banggalah sebagai seorang mahasiswi yang boleh bergaul dengan bangsa-bangsa yang lain. Macam itulah. Kita nak bagi sikit harapan kepada Malaysia untuk Hari Malaysia 2003. Silakan Anis. Harapan kalau harapan saya rasa saya berharap agar ramai lagi pihak akan mengambil perhatian terhadap apa kepentingan memahami perbezaan Hari Malaysia dengan Hari Kemerdekaan. Sebab Hari Malaysia ni seperti yang diorang cakap tadi amat penting bagi Sabah dan Sarawak sebab inilah mereka mengutarakan hak-hak mereka dan menginginkan kesamarataan antara kaum Borneo dan juga Semenanjung. Wah, dahsyatlah jawapan ni. Okey, Clara sendiri macam mana? Saya last word. Ya. Last word. Kita bagi panjang sikit Clara. Saya sebagai Sarawakian, saya proud lah sebab keharmonian yang ada dekat Sarawak dan nilai kesepaduan yang ada dekat Sarawak tu saya mungkin tak dapat dekat mana-mana sekarang ni. Okay? Sebab dekat sana memang kita accept each other. Tak kira lah you ni korang ni bangsa apa ke, korang ni tinggi ke rendah, tak. Kita accept sesama. We need each other. Famous lah quote hari ni kan. Kena potong tu kita tampal. WNEO. WNEO. Okey. Dengan itu saya ucapkan selamat berjaya kepada Clara akan ke London nanti. Kita doakan yang terbaik. Dan kepada Anis akan habiskan pengajian di Universiti Melaya dan juga kepada 2 tahun lagi dan juga kepada Wina akan ke London pada hujung tahun ini. Wina ke India. India. London. Dia sebab Sabah Sarawak dekat-dekat bawah. Oh, lupa sudah. London India pun dekat lah. London India. Okey, kita doakan kalian bertiga berjaya dan memberi satu makna dan juga kejayaan buat negara kita Malaysia. Itu sebutan betul Malaysia, bukan Malaysia. Bukan Malaysia, Malaysia. Sambutan Hari Malaysia 2003 yang akan berlaku di Stadium Perpaduan Kuching, Sarawak. Betul, malam ini kita kasih secara langsung di RTM dan semua platform kami di Berita RTM. Sekali lagi terima kasih kepada anda semua yang menonton kami, tidak kira di TikTok, Facebook, YouTube, Berita RTM, RTM CDTV1 dan juga di semua platform lah. Terima kasih kerana memberi sokongan kepada Cuit Sikit Jangan. Bermula jam 11.05 tadi sehingga pukul 12 tengah hari ini dan seterusnya pada minggu hadapan kita akan membawakan topik yang menarik kepada anda juga. Betul, saya Hafiz Dawson. Saya Irfan Syamina. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Segulai sejalai. Dan maju bumi bertuah.